Dah. So maknanya kena basuh tangan tu memang wajib lah basuh tangan. Sebelum COVID lagi, memang kita dah praktis dah basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Fawazi bin Mat Nuruddin, merupakan staf daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Kejituan di Malaysia Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Okay, sebelum saya cakap apa-apa sekalipun, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya untuk sesi perkongsian mengenai pengalaman saya menyertai program CEO at Fakulti. Okay, untuk makluman semua, program ini dianjurkan oleh BKIM di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan saya sangat betul lah kiranya kerana telah ditawarkan untuk menyertai program ini dan akan disangkutkan di industri sektera sendirian berhad, iaitu di Kedah. So saya sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan Kedah ni. Kalau ikutkan keluarga saya banyak pantai timur belah selatan, tetapi kena di Kedah ni merupakan satu yang agak syok jugalah. Agak syok. Isteri saya bertanya Kedah kat mana, lepas tu boleh ke macam mana kat sana. So apa pun sebab ini peluang yang saya dapat, so kita cuba jugalah. Antara pengalaman yang agak meranjatkan saya ialah on the way saya pergi ke Kedah itu. Saya pergi ke Kedah, saya singgah di R&R di Perak. Macam saya sebut tadi, saya memang tak ada chemistry langsung dengan belah-belah utara ni. Tak ada Kedah, Perlis memang tak ada. Tu sedara pun tak ada belah-belah sana. So bila sampai kat R&R Kedah tu, depa sebut Kupang. Kupang. Jadi saya kat situ saya dah mula terperanjat lah. Tu on the way, masa first saya sampai dekat on the way untuk ke Kedah. Kemudian saya teruskan perjalanan sampai ke Kedah. Itu antara yang first kali saya agak terperanjat lah. Pertama dari segi lorak dia, hang depa tu semua. Tu sebelum masuk company lagi tu. Dah masuk company tu memang banyaklah perkara yang memang saya first time jumpa. Ini adalah merupakan antara peserta-peserta CEO Fakulti untuk cycle 3. Di MJIT kita ada 3 orang peserta dan saya salah seorang daripadanya. Yang lain daripada UTM Razak dan juga daripada Fakulti Bahasa. Terima kasihlah kerana memberi saya peluang untuk menyertai program ini. Ini adalah Puan Erin, pegawai penasihat kita di Kementerian Pengajian Tinggi. Beliau telah hadir ke Sektera untuk melihat keadaan saya, sihat ke, boleh tak adapt kat sana. So beliau banyaklah menasihatkan saya. Kemudian di sebelahnya adalah kawan saya yang ditempatkan di industri juga di Kedah. So ini adalah antara kawan-kawan saya. So kita peserta di Kedah memang tak ramai. Ada beberapa orang sahaja berbanding dengan peserta-peserta lain yang berada di Kuala Lumpur. Kemudian ini adalah gambar semasa COVID. Semasa COVID, di mana kalau kita bermesyuarat, kita menggunakan sidang video. And then pada masa yang sama, semasa kita dekat company tu, kita dibiasakan dengan budaya yang ada kat sana. Contohnya, kalau untuk makluman, kami diwajibkan untuk memakai mask sepanjang masa. Sepanjang masa maknanya sepanjang berada di kilang, sepanjang tu kena pakai mask. Tak kira sama ada berada di kubikel ataupun di tempat makan. Kecuali masa makan lah. Masa makan tu kena buka mask lah for sure. Kemudian masa kami hadir ke kilang waktu pagi tu, kami diberi mask secara percuma. And then pada waktu tengah hari tu kami dibekalkan sekali lagi mask secara percuma. Ini menunjukkan komitmen industri untuk sama-sama dalam menangani pandemik COVID ni. Untuk makluman, Sektera ini adalah antara industri yang dibenarkan beroperasi semasa MCO. Kita telah diberi kebenaran oleh MITI. Ini adalah program CSR macam program community service, tapi mempunyai impak yang tinggi. Untuk makluman, program ini bersifat nasional, maknanya melibatkan semua sekolah-sekolah di Malaysia. So kita minta pelajar-pelajar untuk produce video sebab time tu MCO berkaitan dengan pendidikan. So kita bina interaction di antara industri dengan sekolah-sekolah. So panel dia adalah industri dan juga kami sebagai peserta-peserta. Dan hadiah semuanya juga daripada industri. Alhamdulillah kami menerima sokongan yang kuatlah daripada industri dan kami berjaya melaksanakan program CSR ini yang berimpak tinggi di peringkat kebangsaan. Ini adalah gambar peserta-peserta di UTM KL bersama our previous Datuk NC, Datuk Wahid. And then yang last kali ini adalah semasa sedikit penyampaian
cenderahati ya, mungkin ada sedikit kejayaan dekat situ. So saya telah diberikan sedikit sagu hati daripada senior engineer di sana. Untuk makluman ya, saya telah diminta untuk memberi tajuk untuk sesi perkongsian ini. Okey, saya telah memberi tajuk Reliability and Maintenance Engineering Short Industrial Experience. Kenapa saya bagi tajuk ni? Kenapa saya bagi tajuk ni? Sebenarnya saya lebih kepada nak cerita pengalaman saya semasa berada di kilang. Okey, tapi sebab saya terfikir dengan tajuk ini, okey, ada sedikit kaitan dengan apa yang saya lakukan di industri. Sebelum ini saya terdengar ya, ada fakulti di UTM ini ingin membuat master course, okey, master course dalam bidang reliability and maintenance engineering. Okey, so ingin saya maklumkan bahawa kursus ini memang sangat dikehendaki oleh pihak industri. Sekiranya ada fakulti yang ingin meneruskan program ini di peringkat master, memang saya galakkan. Saya fikirkan industri memang memerlukan graduate-graduate dalam bidang reliability and maintenance, khususnya untuk menjaga tool-tool di kilang ya, untuk production masing-masing. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan maintenance? Okay, maintenance is all activities involved in keeping system equipment in working order. So maknanya dia adalah proses untuk macam mana kita nak maintain mesin atau tool dalam satu plant ataupun industri. Okey. Dan reliability ialah is the probability that a machine will function properly for a specific time. So reliability ni kita nak tengok berapa lama mesin atau tool tu boleh beroperate. Kita nak tengok berapa jangka hayat dia. Macam kita ada jangka hayat dia. Begitu juga dengan mesin ni. So mesin ni bila dia operate, dia ada jangka hayat dia. Sampai satu level, sampai satu masa dia akan fail. So maknanya dia akan gagal beroperasi dengan baik. So bagi pihak industri, sekiranya mesin ni gagal beroperasi, so ini akan memberi impak yang negatif kepada production. Okay. So sebab itu saya kata program seperti reliability and maintenance engineering ni sangat penting di industri. Okay, sebelum saya pergi kepada antara projek-projek yang saya lakukan di industri, okay, saya ingin berkongsi ya, apa yang saya dapat ataupun keadaan di Siltera. Okay. Siltera adalah sebuah company, okay, yang melakukan manufacturing semiconductor. Okay, semiconductor khususnya silicon wafer. Silicon wafer ni maknanya dia yang bulat tu, sekeping, bukan wafer yang kita makan tu. Okay, wafer ni, atas wafer tu dia ada kita tanamkan device-device semiconductor atas tu. So ini adalah produk-produk Siltera. Okay, untuk kebanyakan semiconductor, kilang-kilang industri ni selalunya lah dia ada dua level. Ya, dia ada dua level. Okay, tingkat bawah dan tingkat atas. Okay, memang ada tingkat 3 dan 4 sebagainya, tapi secara asalnya ada dua. Tingkat atas adalah satu ruang, ya, kita panggil fab ataupun fabrication facilities. Okey, kalau untuk wafer manufacturer ni, dekat situ ada banyaklah tool-tool, okey, ada banyak mesin-mesin yang operate untuk melakukan proses untuk produce wafer yang ni. Okey, untuk di tingkat bawah kita panggil sub-fab ataupun supported facility, supported fabrication facility. Okay, so dekat bawah ni ada pump, okay, vacuum pump, ya, bukan vacuum pump pipe yang biasa dekat atas tu. Okay, ini adalah vacuum pump yang mana dia akan sedut gas-gas dalam keadaan mana bawah tekanan atmosfera. So ada chiller, abatement, so yang panas sejuk tu semua dekat bawah. Okay. Saya ingin kongsikan pengalaman saya masa sebab saya berada di sana. So saya diberi peluang lah untuk masuk ke fab, kat fab. Sebelum nak masuk tu sebenarnya ada exam sebenarnya. So semua staff dekat Siltera tu dia kena tahu apa proses yang berlaku, apa bahan kimia-kimikal yang ada. Okay, dari segi safety, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Tu semua kena lepas. Dah lepas exam tu baru kita boleh masuk. Kalau dekat tingkat atas tu macam saya sebut, itu adalah bahagian fabrication. Okay, kat situ ada banyak tool. Okay, so dari segi maintenance engineering, tool-tool ni yang kita nak jaga. Untuk setiap tool dia ada proses manufacturing dia sendiri. So kalau ikutkan proses untuk produce wafer ni, dia ada lebih 300 proses, ya. Ada litografi, kita ion implantation dan sebagainya. Okey, so bila banyak proses yang ni, so tool ni dia banyak expose kepada proses-proses yang ni, so loading kepada dia. So loading yang inilah yang memberi efek jangka hayat tool-tool yang berada di fab facility yang ini. So kat situlah, sebab itu tool engineer dia lihat macam mana nak maintain tool yang ini. Berapa lama dia boleh bertahan ataupun operate supaya dia sebelum dia betul-betul failure, sebelum dia betul-betul tak boleh repair, so kita nak repair dia dulu. So ini yang kita kata maintenance and reliability engineering.
Okey, and then antara pengalaman saya semasa nak masuk kat sana, okey, sebelum nak masuk kat sana memang kita dah kena basuh tangan dah. So maknanya kena basuh tangan tu memang wajib lah basuh tangan. Sebelum COVID lagi memang kita dah praktis dah basuh tangan ni dengan sabun ni, sebab kita nak masuk kat clean room. Kat dalam tu memang kena bersih, tak boleh ada rambut cicir pun tak boleh. Kalau ada, nanti sampai satu level kita akan letak wafer yang kita produce tu dalam mikroskop, bawah mikroskop, kita akan tengok ada habuk tak yang masuk ke dalam tu. So kita akan reject. So nak menunjukkan betapa cleannya kawasan tu. Okay, so basuh tangan, so pakai plastik yang tutup kepala, pakai mask dengan baju astronaut tu, dengan kasut dia memang kita tutup semua. Okay, buku pun memang bersih. Itu sebelum masuk. Okay, dekat antara pintu nak masuk tu pun kita masuk ada satu ruang, ada angin. So angin ni akan hembus. Kok ada debu-debu ke kat telinga ke, kat rambut, kat baju ke, semua akan keluar. So baru kita boleh masuk kat dalam tu. Sebab kita tak nak benda-benda yang kecil-kecil ni, okay, dia kacau tool-tool kita ataupun manufacturing process yang berlaku di dalam fab facilities. Sebab wafer ni, silicon wafer ni, dia sangat sensitif. Sebab dalam tu dia melibatkan manufacturing yang nanoscale. So benda-benda ni kita kena elakkan. Okay, berbalik kepada topik reliability and maintenance engineering. Okay, saya di Sitera, saya ditempatkan di subfab, okay, ataupun di supported fabrication di tingkat bawah, yang saya sebut tadi. Yang kat bawah tu ada dry pump, ada chiller, ada abatement system yang panas sejuk ni. Kenapa kena ada pump kat sini? Pump ni dia akan menyedut hasil daripada manufacturing yang dekat atas tu turun ke bawah. Kemudian dia akan uraikan gas-gas yang ini sebelum kita bebaskan dia. Selalunya pump ini dia akan dalam keadaan bawah atmospheric pressure. Okey, so sebab pump ini adalah antara tool yang paling penting sekali dalam manufacturing ni. So pump ni kita kena jaga. Kita tak nak boleh dia selalu rosak. Okey, untuk makluman, okey, kebanyakan industri player dalam bidang semiconductor yang ini, dia telah beli banyak pump, beratus, dan harga dia sampai beratus ribu USD dollar. Okey, so kita perlu maintain alat-alat ini. Okay, untuk company-company yang melihat maintenance adalah satu benda yang sangat penting, yes, kita perlu maintain. Tapi untuk setengah-setengah company, okay, yang kaya-kaya, dia tak fikir dah maintenance ni. Kita tak nak be bother with this maintenance work. Okay, so dia just yang rosak tu tukar beli baru. Okay, memandangkan okay, baru ni COVID ya, kita telah dilanda dengan COVID, so maintenance ini adalah menjadi satu perkara yang sangat penting. Sebab kita nak jimat cost. So ini menjadi satu tema ya, apa yang saya belajar daripada industrial attachment ni, saving cost konsep ni sangat penting. Okay, sebab itu dia melihat maintenance engineering ni sebagai satu perkara yang sangat penting. Okay, sebab itu saya sebutkan tadi, di industri maintenance engineering dan reliability adalah satu perkara yang demand. Okay, khususnya kalau company yang dilanda dengan wabak COVID ni, yang terpaksa cut budget di sana, cut budget di sini. So ini adalah salah satu alternatif. So kita tak perlu rosak beli baru, tak perlu rosak. Kalau kita nak rely kepada vendor pun, semasa warranty boleh lagi. Kalau kita nak repair pun, kadang-kadang kita tak ada local service. So kita terpaksa hantar keluar, cost lagi. Dah, lepas tu kena logistik, cost lagi. Kalau kita panggil dia datang pun cost lagi. So why not kita train local talent kita, okay, repair terus. Okay, belajar step by step, kemudian kita boleh develop talent kita locally. So sebab tu saya diberi task yang ni lah. Okay, so ni sebagai permulaan lah, permulaan di syarikat tersebut untuk maintenance service dengan menggunakan vibration signal. Okay, vibration signal. So kita nak service dia, kita kalau boleh nak detect simptom dia, macam COVID dia ada simptom dia. At least selepas 2 minggu kita tahu ada batuk, ada bagai semua. Tapi kalau pump yang ni kita tak tahu. Kadang-kadang baru lepas servis, sebulan 3 bulan dia dah down. Dia tak menentu. So ini adalah kita kata unscheduled failure yang kita perlu troubleshoot. So jadi sebagai penyelesaian, okay, daripada CEO dan atas ya. So kita nak cari jalan supaya sebelum pump ataupun fasiliti kita rosak, kita nak detect dulu. Supaya kita boleh repair awal. So kat situ kita boleh jimat cost. Kita tak perlu hire orang luar. Kita ada local talent, okay, boleh repair, okay, and then pada masa yang sama kita boleh develop research di industri dengan collaboration di university. Yes. Balik kepada vacuum pump yang tadi ya. Dengan nama dia vacuum pump tu, dia kena maintain keadaan vacuum dia itu. Okey, sebab gas yang masuk kat dalam pump yang ini, dia akan kacau komponen-komponen dalam pump tu.
So pump ni akan terdedah kepada gas-gas yang toksik ni yang menyebabkan komponen dalam pump tu dia akan berkarat ataupun corroded. Okay, so dia akan produce byproduct. So masalah-masalah yang inilah yang akan memendekkan jangka hayat pump yang ini. So ini adalah antara masalah yang kita hadapi. Okey. So dengan kehadiran saya di sana, so pihak company telah mengambil peluang supaya kita mengkaji. Okey, boleh tak kita guna signal vibration untuk kita detect keadaan pump supaya sebelum dia betul-betul rosak, kita dapat troubleshoot, kita akan dapat repair dia dulu. Okey, untuk makluman sebelum ini, okey, kita punya technician dan engineer dia hanya pakai dengar saja. So, yang ni pump ni ada problem. Dengar aje pump ni ada problem. Tapi sebenarnya kalau diikutkan pump ni disusun dekat bawah tu, dia rapat-rapat. So, bunyi sebelah pump tu boleh mempengaruhi pump yang sebelah. So, sebenarnya keputusan tu tak tepat, kurang tepat. So, why not kita come up dengan satu yang lebih measurable. Okay, and then in line dengan IR4, so why not kita develop sensor ataupun sistem yang kita boleh detect condition pump ni atau kita panggil health monitoring. Pihak company sebenarnya dia nak real time health monitoring. Okay, maknanya kalau kita boleh monitor keadaan pump tu walaupun kita berada di tempat lain, so remotely. So dalam keadaan yang sesuai dengan keadaan yang kita MCO kat situ. So and then saya consider dengan apa alat yang ada, so kita try dulu apa yang boleh. Kita lihat dulu sifat-sifat pump ini, bila mana dia dalam keadaan okey, bila mana dia dalam keadaan yang problem. Okey, so kat situ kita boleh buat decision. Okey, so kita tengok seperti yang saya cakap tadi, kebanyakan syarikat semiconductor ni dia telah membelanjakan $1,000 untuk beli pump ni saja. Okey, tu tak termasuk maintenance lagi. Sebab itulah datangnya idea ni. Why not kita develop our own maintenance system locally, dengan menggunakan local talent. So macam saya sebut tadi, sebab pump ini sentiasa terdedah kepada particular harsh manufacturing process. So this particular harsh manufacturing, byproduct inilah yang akan memendekkan jangka hayat pump. Tugas kita ialah kita nak memanjangkan jangka hayat pump. And then pada masa yang sama kita nak jimat kos. So itu antara first task yang diberi kepada saya semasa saya test di Sitera. And then kita nak predict berapa lama pump ini boleh operate. So kita boleh schedule kita punya jadual maintenance kita. So kita boleh predict. So ini antara objektif apa yang kita plan dekat sana. So ini sistem yang dicadangkan, yang saya cadangkan, saya bincang bersama CEO. Antara dengan CEO kat situ. So kita nak develop satu sistem yang mana kita menggunakan vibration signal. So dengan menggunakan vibration signal, so kita boleh lihat kalaulah pump tu kita guna sensor, kita tengok vibration signal dia setakat ni, kita tahu pump ni tak ada masalah, no problem. And then kalaulah kita dapat measurement signal yang vibration signal dia tu tunjuk pattern yang berbeza daripada yang so maknanya something wrong with the pump. So kita nak maklumat-maklumat macam ini. So technician kita pun senang. So dia tengok aje digital signal tu, dia tahu pump ni problem. Jadi kita tak perlu benda banyak. Sebab technician kalau engineer di kilang, dia nak buat fast decision. Dia nak dapat signal, boom, kita tahu pump ni problem. So repair kat mana? So kita sebab itu kena tahu. So kita kena characterize property vibration signal ni. And then pada masa yang sama, daripada data yang kita peroleh, kita harap kita boleh predict berapa lama jangka hayat pump ni. So kita boleh specify untuk proses yang ini kita guna pump A, untuk proses yang ini kita guna pump B. So ini antara yang saya telah lakukan lah di Sitera. So ini adalah antara measurement yang kita lakukan. Sebab kita tak boleh share semua sebab saya dah buat di Sitera, sudah menjadi milik Sitera lah. Ini adalah signal yang sangat ideal so maknanya yang mana vibration signal amplitude yang sangat tinggi menunjukkan pump itu mengalami getaran yang sangat tinggi. So getaran yang tinggi ni kenapa mungkin berlaku? Mungkin ada byproduct dalam sistem tu. Byproduct yang terhasil daripada pump yang sedut kat tu. Sebab itu getaran dia tinggi getar. Kalau yang rendah tu mungkin baru selepas servis. Antara projek lain, saya juga menggunakan konsep yang sama tapi untuk melihat condition robot. Sebab kat sana robot digunakan untuk angkat wafer, alih wafer, lepas tu transfer wafer untuk daripada satu tool ke satu tool yang lain. So kita kena monitor robot-robot yang ni. Robot ni kalaulah dia salah position je lah, so manufacturing akan kacau. Sebab benda ni akan melibatkan kedudukan koordinat yang sangat spesifik lah. So robot ni dia tak boleh melakukan ralat, so dia kena tepat. So saya juga menggunakan vibration signal untuk detect sekiranya ada masalah kepada arm robot yang ini. Sehabis sahaja saya
tamat program ini, so saya melihat ya memang banyak kebaikan sekiranya kita melakukan penyelidikan bersama industri. So kita lebih cepat sebab fasiliti, maknanya kita punya target objek itu kita dah ada. Di universiti, fasiliti kita dah ada. Ya, MJIT kita ada banyak fasiliti yang sangat canggih-canggih. So alat-alat ini kita boleh gunakan, ya, kita boleh gunakan untuk melakukan projek di industri. Dan seperti yang saya sebut tadi, bila saya tamat saja projek industri, alhamdulillah sekali lagi saya telah di-approach oleh sebuah company, ya, sebuah company untuk melakukan consultation. Okay, melakukan consultation. Projek ini melibatkan intraocular lenses, okay, ataupun kita panggil IOL yang kita letak kat dalam mata tu. Okay, selalu dalam mechanical engineering kita deal dengan benda-benda yang besar, okay, benda-benda yang tebal, ya, dalam meter dimension. Tapi bila sebut IOL ni, dia nipis je dalam milimeter. Lepas tu material dia, kalau material dia hydrophobic. So tak macam common mechanical engineer yang kita selalu pakai, kita pakai steel, aluminium, tapi kita pakai hydrophobic material. So ini satu benda yang barulah. Okay. So saya diberi task, okay, untuk melakukan penyelidikan. Okay, ini baru saja bermula. Okay. Saya pun tak tahu macam mana saya di-approach oleh company ni. Okay. Mungkin kesan daripada kontak-kontak yang rakan-rakan CEO fakulti yang lain, ya. Okay, balik kepada IOL yang ini. Okay. So saya diberi task untuk melihat mechanical property dengan menggunakan komputer. Okay. And then untuk makluman, projek ini adalah hasil kerjasama di antara saya dan juga rakan-rakan di UIA. Kalau tak silap saya, dia daripada Faculty of Health Science saya rasa. Sebab benda-benda ni melibatkan optik, sebab doktor-doktor, researcher yang terlibat dalam bidang perubatan, dia lebih familiar. So pada saya lebih kepada mechanical property. Okay. Saya akan menggunakan CAE, computational simulation, untuk mengkaji compression dan reaction force, okay, dimension tolerance dan dynamic fatigue durability untuk kanta IOL. Durability itu sangat penting. So saya ingin tekankan sekali lagi, ya, supaya graduate kita juga fokus dalam reliability dan juga maintenance engineering, sebab ini adalah satu keperluan di industri. Okay. So ini adalah antara test yang kita lakukan. Okay, so ini adalah simulation yang baru kita buat. Okay, so ini adalah simulation keadaan IOL ni semasa dikompres. Okay, so IOL ini dia dikompres. Okay, pada masa yang sama kita nak elak axial displacement ataupun tilt. Okay, and then kita nak kurangkan rotation. So kita tak naklah kanta ni bila letak kat mata tu dia dah bergerak. So kita tak nak benda-benda macam tu. Okay, dari segi mechanical kita lihat benda macam tu. Okay, kalau dari segi medik mungkin dia nak tengok kesesuaian dia untuk lekat kepada mata. Okay, so ini adalah dengan company yang melibatkan production IOL. Okay, and then ingin saya kongsikan lagi. So ini sebenarnya industrial project semasa saya belajar. Okay, semasa saya belajar di Korea Selatan dahulu, ya, menggunakan disc spring, ya, disc spring. So again, fatigue ataupun reliability juga memainkan peranan yang penting dalam kajian yang ini. So banyak mesin-mesin yang menggunakan disc spring yang ini, ya. Ingin saya kongsikan, ya, disc spring yang ini semasa saya belajar dulu, kita ada dua task. Okay, dua task, maknanya kawan saya fokus kepada penyelidikan dalam disc spring, tapi untuk kegunaan kapal tentera, ya, di atas kapal. So bila kapal tu, bila dia tembak ke atas, kapal tu akan bergegar. So kita akan menggunakan disc spring ini untuk mengurangkan getaran yang ini. Getaran hasil daripada shock semasa dia tembak. Okay? Fokus kepada penyelidikan disc spring ini, saya berfokus kepada geometri disc spring, ya. Seperti yang kita maklum, apabila disc spring ni dia assemble dalam komponen-komponen yang lain, dia akan kompres, dia akan tertekan. So kita nak maintain, kita nak tingkatkan jangka hayat disc spring ini supaya dia tidak berlaku deformation yang keterlaluan apabila dia reassemble, sebab dia ada tekanan. Okay, so ini untuk meningkatkan jangka hayat dia. Okay, again saya gunakan simulation. Okay, ini adalah deformation yang berlaku pada disc spring. So kita nak kurangkan deformation yang ini dan tingkatkan jangka hayat dia. So fokus saya adalah geometri property kepada geometri ataupun topologi disc spring ini. So kita nak propose kepada industri, kalau you nak condition design yang achieve target macam ni, kami boleh propose design ataupun dimension disc spring yang begini. So ini to achieve apa yang mereka target. Ini juga adalah satu lagi projek, ya. Sebenarnya belum lagi. Okay, tapi saya kongsikan juga sebenarnya ini adalah semasa perjumpaan, ya. Saya telah dijemput ke UiTM, ya, bersama dengan yang berbahagia dekan, okay, untuk berbincang dengan sebuah company yang datang daripada Korea. Ya, company ni dia buat
elevator. Dia design elevator. Okey, so kita sebenarnya nak masuk kat dalam projek tu supaya kita boleh propose beberapa projek yang boleh menguntungkan MJIT. Okey, walaupun projek ni asalnya pergi kepada UiTM, tapi saya mengambil peluang sebab alang-alang kita dijemput. Okey, so kita dijemput untuk bermesyuarat di UiTM bersama dengan VC di UiTM. Sebenarnya kita ambil peluang untuk propose projek-projek yang apa yang kita boleh buat. Untuk next meeting, so kita harap kita boleh buat lah. Kalau tak boleh, so mungkin di luar sana ada company ataupun industri yang berkaitan, so ingin melakukan projek bersama-sama kita, so kita sangat welcome. Untuk makluman, saya dan juga laboratory saya, Intelligent Dynamic System, kita fokus kepada topik-topik yang ini, reliability, maintenance, health monitoring, machine component design. So sama juga macam tadi, kita nak detect kerosakan lebih awal sebelum kerosakan tu jadi lebih severe. So ini adalah antara common failure yang berlaku dalam elevator. Ini saya rasa topik ni sangat menarik. And then inline dengan IR4 akan datang. So saya rasa projek-projek macam ni kita akan lead kepada IoT. IoT. So saya rasa ini akan menjadi topic of interest lah. Untuk akan datang. So ini adalah antara topik yang kita boleh tawarkan, vibration reduction, noise reduction, and then computational simulation. Saya ingin juga kongsikan kepada industri, so di UTM kita ada satu sistem yang kita panggil Double Tax Reduction Initiative. So saya harap sekiranya ada yang berminat boleh kontak saya dan kita akan panjangkan. Kita akan terangkan bagaimana sistem ini boleh membantu industri dan pada masa yang sama untuk menaikkan capability universiti kita untuk inline dengan keperluan industri. So sebagai kesimpulan daripada apa yang saya kongsikan ini, saya melihat kerjasama penyelidikan bersama dengan industri adalah sangat penting. Pertama sekali, dia merapatkan jurang di antara universiti dengan industri. So why not kita ambil this initiative? So industri juga sebenarnya memerlukan penyelidikan di universiti. Cuma di universiti dia mesti inline dengan apa yang diperlukan di industri. Kita kena lihatlah mana yang kita boleh buat, sesuaikan dengan apa yang kita ada. Pada saya, mengambil kira daripada pengalaman yang saya belajar semasa CEO fakulti, di-guide pula dengan COO, orang top management yang ini. So memang banyaklah memberi efek kepada diri saya. So saya dapat lihat bagaimana top management di atas untuk manage sistem dalam organisasi dia. So dekat situ dia memerlukan kesabaran, memerlukan keyakinan, memerlukan pandangan yang lebih jauh. Kita mesti pandang jauh, tapi of course pada masa yang sama kita terpaksa hadapi cabaran-cabaran yang ini. So kita mahu tidak mahu kena hadapi juga. Serupa juga semasa kita hadapi COVID yang ini. So kita memang ada cabaran dengan COVID, benda tu tak boleh, banyak sekatan, tapi kita ada target. So kita mesti ada pandangan jauh. So dalam keadaan yang kita yang tertekan yang ini, so kita mungkin boleh ambil peluang. Dengan ambil peluang dalam keadaan yang ada, kita cari alternatif lain supaya kita boleh capai target. So target kita kena fokus betul-betul. Jangan jadikan sedikit cabaran untuk kita give up apa yang kita target. So itu antara turning point lah. Begitu juga pada masa yang sama, saya juga mempelajari jika kita ada opportunity, peluang, kita cepat-cepat tangkap. Cepat-cepat ambil. Sekiranya ada masalah, jangan jadikan benda itu sebagai halangan untuk kita grab opportunity yang itu. So kita kena teruskan. Memang di mana-mana, tak kira di kilang, di universiti, mana-mana organisasi, memang ada cabaran. Cabaran itu yang kita kena atasi. So sekiranya kita tidak dapat atasi seorang diri, so kita ada organisasi. So kita berkongsi bersama organisasi kita. So itu antara benda yang paling penting saya belajar semasa saya di Setera. So walaupun kadang-kadang kita tak dapat nak capai apa yang kita nak ataupun apa yang top management nak, tapi kita disupport oleh rakan-rakan yang lain. Sebab ada cadangan, mungkin kita boleh buat macam ni. So kita tak ada rasa macam aku tak layak, aku tak boleh buat. Tapi bila ada rakan-rakan macam ni sekeliling kita, kita rasa kita dibantu. Seolah-olah kita sama-sama. So apa yang kita berjaya, apa yang kita dapat lakukan tu adalah hasil daripada kerjasama. Untuk makluman, teamwork dekat sana memang sangat memberansangkan lah. So benda ni juga dipuji oleh rakan saya Dr. Fitri. Sebenarnya saya jemput Dr. Fitri ke Setera untuk melihat keadaan suasana di Setera. So beliau juga mengakui memang suasana di sana
memang sentiasa supportive. Okey, sebab itu peluang untuk masuk kesejahteraan ni memang susah sikit lah sebenarnya ya. Sebab dia memang memilih sikit. Walaupun nak melakukan internship, dia ada temu duga. Dia akan tengok macam mana your personal skill, macam mana kalau ada problem macam ni, macam mana you punya respon. So benda-benda macam tu memang saya banyak belajar. Lebih-lebih lagi masa COVID ya ini. Saya ingin mengambil peluang ini ya untuk mana-mana pelajar ataupun sesiapa yang berminat untuk melakukan pendidikan bersama dengan industri, khususnya dalam bidang-bidang reliability and maintenance engineering. Dengan mengambil peluang, saya ada connection dengan company di industri. So saya ingin mengajaklah ya untuk melakukan pendidikan bersama saya. Khususnya pada siapa-siapa yang daripada utara, daripada Kedah ke situ yang dekat dengan industri ini, so lebih mudah. Sebab kalau boleh nak serap terus dalam company dia. So kalau melakukan pendidikan, so of course pendidikan akan berlaku di industri. Sebab topik ini diberikan oleh industri tapi dengan kerjasama dengan MJIT di UTM. So kita mengambil peluang apa yang telah kita ada network dengan industri, so kita boleh ambil peluang yang ini untuk market pelajar-pelajar kita. And then at the same time kita boleh develop our local talent. So boleh contact lah email saya dalam slide. Itu saja.